sudah dikatakan oleh Datuk Aziz Jaman di Parlimen mengenai benda ini, bahawasanya ada ejen-ejen tertentu yang sedang membuat satu kerja di Sabah yang ingin membeli para YB yang berhormat di Sabah ini untuk menyertai gabungan baru ini yang untuk membentuk Sabah, kerajaan negeri Sabah. So ini sepatutnya tidak diterapkan dalam budaya yang berhormat yang kita pilih sewaktu pilihan raya yang lalu. Kalau ini terjadi lagi, benda ini akan membuatkan rakyat bosan, kerana kerajaan warisan sudah membuat satu tidaklah semua, tapi ada setengahnya sudah diselesaikan. Contohnya janji-janji itu. Tapi kita ingin melaksanakan 100%, tapi tidak kita dapat laksanakan seterusnya sepenuhnya, kerana kita pun baru memerintah dan kita baru tahu perjalanan di dalam kerajaan yang sekarang ini yang tiada duit langsung dalam kerajaan Sabah. Bukan kerana pelabur-pelabur pun takut untuk datang untuk memberikan kita sedikit keyakinan, sebab mereka kata kerajaan ini tidak stabil. Sebab gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu. Ini adalah gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan, kerana kita jadi kerajaan sekarang ini ingin membantu rakyat dan bukannya membuat satu gerakan seperti ini. Kerana gerakan inilah yang membuat rakyat terkesan dengan gerakan ini. Kerana pembangunan kita tidak akan berjalan dengan lancar, kerana kita hanya berpolitik, berpolitik, terus berpolitik. Masalahnya kerajaan sekarang pun dia tidak memikirkan tentang politik. Jadi kita sedang membangunkan negeri Sabah. Mereka ini datang ke Sabah memberikan kita satu apuan kepada YB kita ini yang melompat ini. Dijanjikan dengan berbagai macam jenis janji. Kemungkinan kita tidak boleh cakap juga, Allah alam, kita tidak tahu. Tapi kita boleh cakap di sini, kemungkinan mereka pun akan diberikan sedikit wang sogokan seperti yang kita dengar sebelum ini yang pernah dikatakan oleh para YB yang lainnya, yang sudah pernah menerima telepon daripada ejen-ejen lompat yang tiada guna ini. Saya bukan beremosi tentang perkara ini, cuma ini saya terkesan bagaimana rakyat kita menilai para pemimpin-pemimpin ini yang untuk memimpin negeri kita ini, yang tiba-tiba saja sudah menjadi kerajaan melompat kepada parti yang kalah, kepada coalition baru dan ingin membentuk kerajaan. Ini sepatutnya tidak terjadi. Itulah makanya saya tegaskan di sini. Orang muda kena bersatu, kuatkan hati, tegaskan pendirian diri, ubahlah segala-galanya. Janganlah lagi kita termasuk dalam kancah politik yang teruk sebegini. Kerana kita ni anak muda adalah penentu kepada masa yang akan datang. Kita adalah penentu. Benda ni ialah something fishy. Kita tidak mahu sebenarnya benda ni berlaku, tapi akhirnya ada yang mau melakukan. Kerana saya pun tidak pasti kerana kenapa Kenny Chua, Musbat Jamli, Anipa Samad, ini YB Sebatik, semuanya tak pastilah apa bersama dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dari pelbagai parti. Okey, sekarang ada berapa ramai jumlah adun yang telah Cukup untuk memberikan simpel legis di kerajaan. Former Sabah Chief Minister Tan Sri Musa Aman told reporters on Wednesday that a new coalition of parties has been set up with a simple majority in the 60-member Legislative Assembly to take over the state government. He said the assemblyman joining the coalition is going to meet Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin to provide the statutory declarations made by the assemblyman. Musa said the coalition is supportive of the Perikatan Nasional-led federal government, and Home Minister Datuk Seri Hamzah Zainuddin had met with the Yang di-Pertua Negeri earlier to inform the formation of the coalition. At the Dewan Rakyat on Monday, Sabah Chief Minister Datuk Seri Shafie Apdal claimed that the so-called COVID politics is taking place in Sabah.
He said his political foes had been saying that they had the numbers and would be sworn in to replace his administration.